إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى أرواح جعفر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua? Mukadimah tadi kita hadiahkan Al-Fatihah untuk arwah ayah saya yang meninggal dunia pada Rabu lepas. Sakit tua lah, umur 86 tahun. Tak lama sakit dia. Lebih kurang pukul 11 malam tu dia apa nama tu? Dia haus lah. Dia haus. Sedar tidur tu dia haus. Nak minum air. Lepas tu dalam dekat pukul 1 pagi tu dia sakit belakang. Masa tu muka macam dah pucat lah. Adik call ambulans. Jadi ambulans pun tak sempat sampai. Ambulans sampai tu dalam 1.5 cepat lah ambulans. Dia dah tak ada lah. Jadi alhamdulillah, segalanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 2 minggu lepas atau 3 minggu kat hujung bulan 9 tu dia, bulan 9, 18, 10 kan, hujung bulan 9 dia ada datang ke rumah lah. Datang rumah dan menjenguk menantu dia lah yang sakit. Jadi tanda-tanda tu tak ada. Biasa ada tanda kan, tanda tu tak ada. Tapi mungkin ada tanda lah, cuma kita tak melihatnya secara detail. Cuma tanda-tanda awal tu ialah mungkin dalam seminggu 2 tu dia start malam tak nak makan. Tu ialah. Apapun, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan arwah dalam kalangan solehin dan dirahmati olehnya pada setiap masa. Amin. Pada malam ini insya-Allah kita akan bincang tajuk tak kenal maka tak cinta. Pada 2 minggu lepas kita ada bincang tapi tak habis. Baik, insya-Allah tuan-tuan sekalian. Tidak patut ada rakyat Malaysia yang tidak kenal siapa Perdana Menteri Malaysia. Tidak patut pekerja tidak kenal siapa dia punya majikan ataupun bos dia lah. Tidak patut anak yang dibesarkan oleh ibu bapa tidak kenal ibu bapa. Lagi tidak patut
manusia tidak mengenal Allah. Kebanyakan daripada rakyat Malaysia tahu nama dan juga kenal rupa paras Perdana Menteri Malaysia. Kenal tak? Kenal. Tetapi ramai yang tidak kenal sikap dan juga sifat beliau. Begitu juga ramai pekerja yang dapat menyebut nama majikan dia. Siapa nama dia punya CEO, tahu. Dia punya general manager, tahu. Dia punya ketua pengarah, tahu. Tapi sekadar dapat menyebut nama, tidak kenal sikap dan juga sifat majikan itu. Kebanyakan orang yang sudah berumah tangga pula dapat menyebut nama suami dan juga isterinya masing-masing. Betul? Betul lah. Tetapi tidak ramai yang mengenali sikap dan sifat suami ataupun isteri mereka. Sifat dan juga sikap sebenar. Tak ramai yang tahu. Kalau tahu, tak ramai yang bercerai. Dah tahu kan? Tapi bila dah kahwin baru tahu. Sebelum kahwin tak tahu. Dah lama kahwin baru tahu. Dan dah lama kahwin baru masak dengan perangai. Walaupun ada di antara yang dalam kalangan mereka ni sudah berkahwin lebih daripada 5-10 tahun. Tak kenal lagi suami dan juga isteri sendiri. Jadi bagaimana kita dapat mengenali sikap dan juga sifat seorang individu, iaitu apabila wujudnya pergaulan dan juga komunikasi. Atau apabila kita dapat melihat dan merasakan kesan daripada satu-satu tindakan yang dilakukan oleh individu itu. Selalunya dalam keluarga, ibu lebih kenal sikap dan juga perangai anak dia berbanding dengan bapa. Sebab apa? Sebab ibu lebih banyak masa bergaul dan berkomunikasi dengan anak. Tetapi mungkin kenyataan ini kita boleh kata tak tepat lah pada masa sekarang. Sebab pada masa ini, ibu ke ayah ke, dua-dua tak ada masa nak bergaul dan juga berkomunikasi dengan anak-anak. Dua-duanya tak kenal anak sendiri. Tak boleh kenal dan tak boleh mengenali sikap dan juga sifat anak masing-masing. Pasal apa? Tak ada komunikasi. Jadi kembali kepada persoalan pokok kita tadi. Adakah kita ini benar-benar mengenali Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi Tuhan punya pemilik kepada alam? Atau kita sekedar boleh sebut nama saja? Allah. Kita boleh sebut nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala dah lama bergaul atau berkomunikasi atau memperkenalkan dirinya kepada kita. Sejak daripada kita dapat melihat, merasa, menyentuh dan juga menghidu alam ini. Kenapa? Kerana apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kita rasa, kita sentuh, kita hidu adalah tanda dan juga bahasa Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berkomunikasi dengan kita sebenarnya pada setiap masa. Kita sepatutnya bukan setakat tahu nama, tetapi kita juga patut tahu dan juga kenal sifat-sifatnya.
Malah tahu dan kenal apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka. Apa yang disuruh dan apa yang dilarang. Sepatutnya begitulah. Kerana dengan melihat, mendengar, merasa, menyentuh dan menghidu kesan ataupun tanda, kita mampu untuk mengenal sifat yang menghasilkan kesan atau tanda itu. Walaupun kita tak pernah melihat elektrik. Pernah tengok elektrik tak? Elektrik pernah tengok tak? Pernah tengok tak? Saya pun tak pernah tengok. Ahli sains pun tak pernah melihat elektrik. Tetapi ahli sains dia mampu untuk mengenal sifat-sifat elektrik. Dan mampu untuk menyukat sejauh mana kekuatan arus elektrik itu. Boleh diukur. Betul boleh diukur Boleh tak? Dia punya kekuatan ni kan boleh diukur. Kita kenal pengacara radio yang bertugas di siaran radio. Sama ada lelaki, perempuan. Hari itu kita sebut siapa pengacara radio yang kalau biasa pengulas sukan tu dulu zaman kita Hasbullah awal lah. Sedap sangat. Tengok main sukan tu, badminton ke, bola ke, apa ke. Sedap dah kita tengok tu. Bila kita menang lah. Tapi bila ada pengulas tu, walaupun kalah, tapi sedap juga tengok. Bila kita dengar suara dia tu, kita dah puas hati dah. Kan? Tanpa kita perlu melihat dia. Tak payah tengok pun kita dengar suara dia. Dia mengulas Pesta Bola Merdeka. Pesta Bola Merdeka. Apa nama tu? Hasan Sani bawa bola. Hasan, Kelecik Hasan, Cocok Hasan. Ke depan Hasan. Gol kata dia. Gol. Tiba gol. Kita dengar gol tu dia rasa lega dah. Tuan-tuan. Tapi kita tak tengok pun siapa pengulas. Tak tahu pun dia punya muka, memek muka dia macam mana. Dan kita tak perlu pun melihat muka dia. Kita kenal sifat mereka jet pejuang. Skyhawk contohnya. Kenal tak? Kita tak pernah tengok muka dia. Tapi yang kita tahu bahawa orang yang memasang dan juga merakit Skyhawk ni, dia bukan cancala orang lah. Dia adalah seorang yang, apa nama tu, yang cerdik lah. Cerdik, yang bijak. Dia boleh pasang yang teliti, yang rapi. Tuan-tuan ya. Saya tengok satu video seorang doktor pakar. Dia nak dapatkan kepakaran dia tu dalam bidang bedah. Doktor bedah. Dia ada seni dia menjahit tu. Bukan menjahit menggunakan tangan. Tapi menjahit menggunakan kepit. Kepit tu, kepit, pusing-pusing, sak. Dia kepit, bukan dia pakai jari jarum. Tapi dia kepit, pusing, masuk, tolak, simpul. Pusing, masuk, tolak, simpul. Pakai kepit. Kita pakai kepit. Tak boleh je. Kita, sebab kita tak pakar. Tuan-tuan. Walaupun kita tak melihat muka dia dalam video tu, tapi kita tahu bahawa doktor ni memang layak dia dapat. Dia panggil MBBS lah. Dia panggil dia punya, apa, kalau dia punya kepakaran tu. Itulah lebih kurang. Kalau salah, doktor betulkan saya. Dia dapat kepakaran tu. Itu step pertama. Dia ada lagi, pakar lagi. Naik lagi jadi pakar lagi. Dan untuk mendapatkan kepakaran itu, maka dia bukan sekali cuba. Dia mesti gigit.
Dia mesti berani, dia mesti bijak, dia mesti kreatif. Jadi walaupun kita tak pernah jumpa dengan dia, maka kita tahu bahawa ini memang pakar. Cuma je, kalau jet pejuang tadi, kita kata hebatnya jet pejuang itu, kita boleh juga mengatakan bahawa sifat utama pereka jet ini, mestilah walaupun dia hebat, sifat dia, tetapi dia tidak sama dengan jet tu. Tak sama dengan jet pejuang tadi. Maknanya dia berbeza. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Seluruh alam adalah kesan atau tanda yang dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menerusi tanda-tanda yang ada, kita dapat mengenal dan merasakan sifat-sifat Allah. Sebenarnya hubungan dan pergaulan kita dengan Allah sangat rapat, sangat akrab. Tidak ada pergaulan yang lebih akrab melainkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Rapat sangat. Sifat pembuat jam tidak serupa dengan sifat jam. Betul, betul. Begitu juga dengan pencipta jam. Sifatnya tidak serupa dengan jam itu. Dia mencipta jam tapi dia bukan macam jam tu. Begitu juga dengan pencipta alam ini. Sifatnya sudah pastilah tidak sama dengan alam. Mana kita nak menjelaskan tu. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dinyatakan secara terus berulang kali menerusi ayatnya di dalam Al-Quran. Kita kenal dan merasakan sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik. Allah menyediakan pendengaran dan penglihatan kepada makhluk. Maka sudah tentu Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Namun begitu, pendengaran dan juga penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran dan juga penglihatan makhluk. Allah menyedia dan menjadi Tuan punya ke atas segala keupayaan yang ada di alam ini. Allah sudah tentu menjadi penyedia dan juga menjadi owner atau Tuan punya kepada semua sifat. Allah adalah Tuan punya ilmu. Segala ilmu yang ditemui dan dikuasai oleh manusia adalah kepunyaan Allah. Ilmu yang ada ini hanya ditemukan sahaja oleh manusia. Menemukan cara dia panggil. Tapi ilmu itu datangnya asalnya daripada Allah. Manusia hanya menemukan cara. Bukan sahaja ilmu yang dikuasai oleh ulama Islam. Bahkan ilmu yang dikuasai oleh orang-orang yang hebat seperti siapa? Kita kata Bill Gates lah. Bill Gates, orang hebat lah. Kan, Microsoft. Itu juga adalah ilmu ataupun harta kepunyaan Allah. Tidak ada pembahagian di antara ilmu Islam ataupun ilmu Barat. Allah Subhanahu wa taala
boleh memberi ilmu kepada siapa yang Allah kehendaki dan boleh mengambil balik ilmu itu daripada siapa yang Allah kehendaki. Tak kira dia alim ulama, cerdik pandai, orang hebat, orang biasa, ternama dan sebagainya, semuanya boleh diambil. Ilmu agama, ustaz ini ilmu agama, takkan Allah nak ambil balik? Ambil balik. Alim ulama mati, orang cerdik pandai mati, orang kaya mati, orang miskin mati, orang perempuan mati, orang lelaki mati, orang tua mati, orang muda pun mati. Semua. Apabila kita berada di Jepun, kita bernafas dengan menyedut oksigen. Betul? Betul. Dan melepaskan karbon dioksida. Betul? Betul. Begitu juga apabila kita berada di Amerika, di China, di Rusia, atau di mana-mana sahaja bahagian di atas muka bumi ini, kita semuanya bernafas dengan menyedut oksigen dan juga melepaskan karbon dioksida. Apabila masuk ke dalam laut dan kita naik ke bulan, kita tetap bernafas melalui sistem yang sama. Maka ini tadi kita sebut mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, ya. Ini bermakna bila kita di mana sahaja kita bernafas menggunakan oksigen dan kita mengeluarkan karbon dioksida, dalam laut ke atas bulan ke, kita tetap bernafas melalui sistem yang sama. Ini menandakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Esa. Maha Esa. Kalau di ataupun kita kata kalau di Jepun, di Amerika, di China, di Rusia, di bulan ataupun di dalam air ada Tuhan lain, sudah pasti setiap tempat itu mempunyai sistem pernafasannya berbeza. Berbeza, takkan sama. Tuhan dengan Tuhan mesti tak sama. Takkan Tuhan A sama dengan Tuhan B. Tak, kalau ada Tuhan lain lah. Tuan-tuan, dia pasti, kita kata pasti setiap tempat itu mempunyai sistem pernafasan yang berbeza. Dia tak pakai oksigen lah kalau ada Tuhan lain. Sama lah. Kalau dia Tuhan ni juga, makna kalau dia sama juga, makna dia bukan Tuhan lah. Sebab Tuhan tu tak sama lah. Tadi kita sebut kan. Tapi tak adalah Tuhan lain. Apabila kita memiliki kelulusan perubatan dari negara ini atau daripada negara-negara lain, kita juga dapat merawat pesakit di mana-mana negara. Ini mungkin rujuk pada doktor lah. Duduk kat mana pun, kalau doktor bius, doktor pakar, Amerika ke, Malaysia ke, kan? Di mana-mana negara pun, mana-mana universiti pun belajar, cara merawat pesakit lebih kurang sama. Kita kata sama je dia punya cara pembelajaran dia, ilmu dia. Sama, standard. Kerana apa? Kerana sistem anatomi tubuh manusia adalah sama. Melainkan yang dirawat tu adalah robot. Robot tak samalah. Tapi kalau selagi dia manusia, sistem apa yang kita kata? Sistem tulang dia sama. Sistem neuro dia sama. Sistem apa nama tu, peranakan dia sama. Ke beza doktor? Tak sama je kan? Arab dengan Melayu sama je. Doktor belajar ke Arab. Balik sini, yang apa nama pesakit semua Melayu. Cina tak ada Arab, tapi sama je. Kawan saya belajar Indonesia ramai, jadi doktor. Balik sini semua orang Melayu, orang Cina, sama je, tak ada beza.
Kerana sistem yang ada pada tubuh manusia ni sama. Apabila setiap bangsa dicipta oleh Tuhan yang berbeza, maka sudah tentu sistem tubuh manusia pun berbeza. Maka kalau begitu, kita nak menjawab hari ini bahawa apa yang tercipta hari ini sudah tentulah oleh Allah yang Maha Esa. Maknanya tak ada Tuhan lain lah. Allah lah yang mencipta, Allah yang Maha Esa. Itulah dia. Yang mencipta kenapa? Kerana sistem yang ada itu tak berbeza di antara mana-mana kehidupan di atas muka bumi ni. Sama je. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sistem seluruh alam disusun dan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Mendengar, Allah yang Maha Melihat, Allah yang Maha Mengetahui, Allah yang Maha Berkuasa kepada setiap sesuatu yang disebut dengan alam. Wallahu a'lam. Baik, habis. Tu. Baik. Masuk pada bab Allah mencipta dan juga mereka bentuk. Allah pencipta dan juga pereka bentuk. Tuan-tuan. Baik. Tak boring ya? Ni nak menghujah ya. Allah Subhanahu Wa Taala adalah pencipta dan juga pereka bentuk. Baik. Allah mencipta dan juga mereka bentuk seluruh alam. Sama ada alam yang dapat dilihat ataupun alam yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Keindahan dan juga keunikan alam. Alam ni bukan alam semesta juga, termasuk kita. Kita ni, manusia ni. Kehebatan kita manusia ni. Hebat tak manusia ni? Hebat. Di antara kejadian yang hebat, manusia lah. Hebat. Allah telah menyatakan dalam surah Ar-Ra'du ayat 16. Di antara lain, ayat ini menyatakan Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah yang menjadi Tuan punya yang Maha Esa. Lagi perkasa. Dia Allah yang mencipta, yang mengadakan, yang membentuk, yang mempunyai nama-nama yang baik, Al-Asma' Al-Husna, bertasbih kepadanya apa yang ada di langit, dan dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ar-Ra'du ayat 16. Boleh rujuk balik. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. 10 minit Baik. Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebab pertama bagi segala kewujudan. Allah sebab pertama bagi segala kewujudan. Wujudnya sesuatu, sebab pertama Allah. Semua kewujudan adalah alam. Semua kewujudan selain daripada Allah itu alam. Dan tanda-tandanya, mana alam jugalah, sangat bergantung kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengadakan sesuatu daripada tiada kepada ada. Daripada tiada kepada ada. Manusia tidak menciptakan sesuatu. Manusia hanya menemukan cara. Ataupun disebut dengan discovered.
Discovered, penemuan. Dulu ada kapal angkasa namanya Discovery. Discovery. Itu daripada Cape Town tu terbang. Discovery nama tu. Tak tahu macam mana sekarang kan. Menemukan hukum atau sistem yang ditetapkan oleh Allah. Maknanya kita ni hanya menemukan sistem sahaja. Manusia tidak mencipta elektrik. Tadi kita sebut dah sikit. Manusia menemukan hukum elektrik dan seterusnya memanfaatkan dalam bentuk-bentuk yang disebut dengan teknologi. Ilmu dan juga pemikiran manusia itu alam. Ilmu ni, yang ada dalam otak manusia ni alam. Sebab kalau ilmu ni Allah, dia tak betul lah. Ilmu ni alam. Maknanya selain daripada Allah tu alam. Maknanya semua. Ilmu alam, mata alam, kening alam, ya, perasaan alam juga. Sedih, gembira, suka, ngantuk, rasa mengantuk, alam juga. Tuan-tuan. Baik. Dikurniakan ilmu kepada sesiapa yang berfikir. Maknanya siapa yang tak berfikir, tak ada kurniaan lah ilmu tu. Maknanya ilmu ni, nanti dia akan sampai bab mencari ilmu. Mencari. Kenapa ilmu tu mesti kena cari? Dia tak datang sendiri. Siapa yang berfikir, dia dapat ilmu. Dan manusia tidak mampu menghasilkan sesuatu tanpa ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita dah cari dah ilmu tu, tapi tak dapat. Tak dapat juga. Tak boleh dapat juga. Pasal apa tak dapat? Sebab kita hanya cari, tapi yang mengurniakan ilmu itu ialah Allah. Manusia alam. Ilmu dan pemikiran alam. Bahkan apa yang dihasilkan oleh manusia, alam juga. Apa dia? Kereta, TV, komputer, jet pejuang kita sebut tadi, bangunan-bangunan. Kan? Semua itu adalah hasil karya Allah. Bukan manusia yang menciptanya, hasil karya Allah. Ya. Cuma dihasilkan oleh manusia selepas ditemukan karya tadi. Tapi semuanya adalah hasil karya Allah yang dicipta menerusi ayat dan juga alatnya yang paling hebat di atas muka bumi ini, iaitu manusia. Beruk tak dapat buat bangunan. Ataupun beruk tak dapat buat motosikal. Siapa yang pertama tu buat motosikal ni? Ini ada kilang, satu kilang di Kuala Lumpur. Kilang ni, yang bekerja dekat kilang ni, semuanya ialah tupai belaka. Yang memasang motor ni semua tupai belaka. Boleh tak? Tak boleh. Mustahil. Tuan dirahmati Allah. Baik. Ibu bapa tidak mencipta anak. Terus lagi. Anak dicipta dan direka bentuk oleh Allah. Apabila ibu bapa yang mencipta dan juga mereka bentuk anak, maka sudah pastilah ibu bapa yang tidak mandul atau anak yang dilahirkan itu mengikut cita rasa ibu bapanya. Nak anak macam mana? Saya nak anak saya keningnya bukan macam saya, Ustaz. Saya nak anak saya ni kening dia macam, kalau perempuan, macam siapa
Lady Diana, contoh kan. Kalau lelaki dia punya mata dia macam siapa? Rajesh Khanna contohnya. Orang Hindustan lah. Kalau hidung dia macam siapa nama? Amitabh Bachchan. Yang saya ingat lah, yang saya kenal. Kalau tangan dia kalau boleh biar kuat, rasa macam Sayyidina Ali. Kalau kaki dia biar panjang, tak macam kaki saya ni, lebar gini kan. Biar panjang. Telinga dia jangan cegeng macam saya. Kalau boleh, telinga dia. Tu kalau kita boleh mencipta anak kita. Atau kita boleh mereka bentuk anak kita. Pasti tidak ada anak yang cacat. Kalau kita boleh bentuk. Dan pasti tidak ada anak-anak yang dilahirkan dalam keadaan yang tak sempurna. Manusia melalui proses penciptaan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan proses penciptaan yang ditentukan oleh manusia sendiri. Manusia hanya menemukan, discover hukum penciptaan dan bertindak sesuai dengan hukum berkenaan bagi mendapatkan hasil. Maknanya kita kata untuk mendapatkan anak, kaedah dia begitulah. Orang buta ke, orang pekak ke, orang sempurna ke, asal dia betul cara dia, atau dia dapat menghasilkan itu, jalan cerita dia, so dia dapatlah anak. Gitulah tuan-tuan. Dia ikut ataupun tindakan dia sesuai dengan hukum bagi mendapatkan hasil tadi. Maka dapatlah dia. Tapi ada juga tak dapat. Ada juga tak dapat sebab yang memberi itu bukan kita. Yang menentukan dapat tak dapat pun bukan kita. Ada yang dah kahwin 10 tahun tak dapat pun. Kan? Ada yang kahwin 10 tahun. Kahwin 10 tahun, 8 anak. 8 anak. Ada kawan saya kahwin 10 tahun, 10 anak. Ada yang 1 tahun 2. Awal tahun seorang, hujung tahun seorang. Itulah. Mana nak cerita yang tadilah. Dalam suratul Waqiah ayat 57 hingga 59, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, kamilah yang menciptakan kamu daripada tiada kepada ada, menerusi ibu bapa kamu. Mengapa kamu tidak menyaksikan kebenaran ini? Bangkitnya kamu semula pada hari kiamat. Tidakkah kamu lihat air mani yang kamu pancarkan ke dalam rahim wanita kamu? Adakah kamu yang menciptanya atau kami yang menciptanya? Harfiahnya boleh faham terus. Tafsirnya mungkin dalam lagi lah, tuan-tuan. Baik. Last. Allah Subhanahu Wa Taala menumbuhkan tanaman menerusi alat-alatnya yang terdiri daripada tanah, air, cahaya matahari. Semua itu adalah hukum dan juga sistem yang ditentukan oleh Allah. Manusia tidak menumbuhkan tanaman. Manusia menemukan hukum dan juga sistem dan seterusnya bertindak sesuai dengan hukum dan juga sistem yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tugas kita sebagai seorang hamba dan khalifah, orang kepercayaan Allah di atas muka bumi yang telah dipertanggungjawabkan untuk membangun dan juga memakmurkannya, bumi ini, maka dengan itu kita perlu memahami apakah hukum dan juga sistem Allah Subhanahu Wa Taala yang telah ditetapkan ke atas segala sesuatu
di alam ini. Dan juga bertindak mengikut kehendak Allah. Jadi kita bertindak mengikut kehendak Allah. Sebab Allah berkehendak. Iradatullah. Allah berkehendak. Kita berkehendak juga. Tapi berkehendak kita ya, tidak sama dengan berkehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah kita nanti 1-2 tajuk lagi ya, kita akan buat kesimpulan. Simpulkan semua ya. Tajuk yang berikutnya insya-Allah pemimpin dan juga pengurus alam. Allah memimpin dan juga mengurus alam ini insya-Allah. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Sampai situ dulu perbincangan kita. Sambung 2 minggu lagi kuliah insya-Allah. Ada tajuk yang kita sebutkan tadi, Allah memimpin dan juga mengurus alam. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.